Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan bermula dengan bab 1, pengukuran bagi sukatan pelajaran Fizik KSSM tingkatan 4. Okey. Baik. Dalam bab ini kita akan membincangkan apakah dimasukkan dengan kuantiti fizik dan bagaimana kuantiti asas. Okey, apakah kuantiti asas, apakah di antara contoh-contoh kuantiti asas, dan juga apakah kuantiti terbitan dan contoh-contoh kuantiti terbitan. Okey, kita juga akan membincangkan apakah kuantiti vektor dan kuantiti skala. Baik, kita mulakan dengan kuantiti fizik. Okey, dimudahkan. Okey, 1.1 kuantiti fizik ni apa sebenarnya? Kuantiti fizik ni adalah kuantiti yang boleh diukur. Okay, kalau boleh diukur, maksudnya ada alat untuk mengukur. Okay, contohnya panjang. Lepas tu suhu. Lepas tu ketumpatan. Lepas tu jisim dan sebagainya. Okay. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kuantiti fizik ini digunakan dalam kehidupan seharian. Boleh mengukur ketinggian Gunung Kinabalu, boleh mengukur masa larian dan boleh mengukur laju suatu benda yang bergerak. Okay. Baik. Saya yakin dan percaya semasa anda berada di tingkatan 1 sudah diperkenalkan dengan beberapa kuantiti, iaitu kuantiti asas dalam fizik, tapi dalam subjek sains lah, bukan dalam subjek fizik. Okay, mungkin sudah biasa dengan kuantiti fizik yang kamu tahu seperti masa. Setiap hari kita tengok masa, cas, panjang, arus elektrik, okay, suhu. Sekarang ni masuk sekolah pun kena ambil suhu kan, dan pecutan, laju dan sebagainya. Baik. Masa, panjang, arus elektrik, suhu, termodinamik, jisim, keamatan, berluminositi dan kuantiti jadi merupakan kuantiti asas. Ini ada berapa kuantiti asas? Kuantiti asas untuk sukatan tingkatan 4 KSSM ada 7. Sebelum ini ada 5 saja untuk KBSM. Tapi untuk KSSM kita tambah lagi, dalam sukatan pelajaran ada 2 lagi kuantiti yang baru, iaitu keamatan berluminositi dan kuantiti jirim. Okey, kuantiti yang selebihnya dalam pelajaran 1.2 menunjukkan kuantiti terbitan. Baik, sebelum kita pergi kepada kuantiti asas, kepada kuantiti terbitan, kita tengok dulu bagaimanakah kuantiti fizik ini ditulis. Baik, apabila kita ambil satu pengukuran, okey, kita akan catat dia punya magnitude dan juga unitnya. Okey. Sebagai contoh, kuantiti fizik yang kita ukur adalah panjang. Okey, magnitude-nya adalah 10. Magnitude ni senang maksud magnitude ni. Magnitude ni maksudnya nilai ataupun nombor ataupun angka. Itulah maksudnya magnitude. Okey, M itu adalah unit yang mewakili kuantiti fizik. Dalam kes ini, panjang diwakili oleh unit meter ataupun simbolnya M. Okey, lihat pembaris anda. Semua orang anda pembaris kan? Ni. Saya pun ada pembaris ni. Pembaris besi ni. Okey. Dia ada 2. Yang sebelah sini, okey, sebelah sini ni sentimeter. Okey, yang di belakang ini dalam unit inci. Baik, kenapa begitu? Pada masa kini kita lebih biasa menggunakan unit metrik. Okey, unit metrik dalam sentimeter dan satu lagi unit yang dipanggil sebagai unit imperial, iaitu dalam inci. Ini untuk panjang Okey, ada juga unit-unit imperial ataupun metrik yang lain dan imperial pada masa yang sama. Okey. Baik. Ini gambar saja 1.2 unit metrik dan unit imperial pada tolok tekanan tayar. Ada menggunakan unit imperial pound per square inch. Okey. Kalau unit metrik digunakan kilo pascal. Okey, kilo pascal. Okey. Contoh lain bagi unit imperial iaitu gallon. Okey. Contohnya kalau di Amerika digunakan gallon selain daripada liter, kalau tempat kita gunakan unit liter. Tapi kalau di
Contoh di Amerika digunakan unit gallon untuk mengukur isi padu air. Batu ataupun miles, tempat kita gunakan kilometer. Kaki iaitu foot, tempat kita dalam inci. Ela, yard dalam tempat kita digantikan dengan unit metrik iaitu meter. Okey. Seterusnya, kita tengok kuantiti asas dan kuantiti terbitan yang sudah diringkaskan di dalam jadual ini. Sebelum itu, kita tengok dulu apakah definisi kuantiti asas. Yang ini sangat-sangat penting. Tolong ambil nota yang ini. Ini selalu ditanya dalam soalan. Apakah dimaksudkan dengan kuantiti asas? Kuantiti asas ialah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Itu definisi dia. Kalau tak faham, hafal saja ini. Ini paling penting. Sebagai contohnya, sudah bagi tahu tadi, kita ada 7 unit, iaitu panjang, simbolnya L, unit meter, unit SI-nya adalah meter, simbolnya adalah M, jisim, simbolnya M, unit adalah kilogram, simbol bagi kilogram adalah kg. Masa unit simbolnya adalah T, T kecil. Unitnya adalah saat, simbol bagi unit adalah S. Suhu termodinamik, simbolnya adalah T, T besar. Unit SI-nya adalah Kelvin dan simbolnya adalah K, K besar, capital K. Seterusnya, arus elektrik I, capital I. Unit SI-nya adalah ampere. Bukan empire, ampere. Kena sebut betul-betul. Dan simbolnya adalah A besar. Capital A. Keamatan berluminosity. I subscribe V. Ada V kecil di bawah sini. Unit SI-nya adalah kandela. Simbolnya adalah CD. Dan yang terakhir sekali adalah kuantiti bahan N. Unit SI-nya mol, MOL. Dan simbolnya sama, MOL juga. Baik. Untuk 1.2, kuantiti terbitan. Sebelum kita tengok contoh-contoh kuantiti terbitan ini adalah, kita kena tahu dulu apakah maksud kuantiti terbitan. Tidak ada tercatat pula di sini. Kuantiti terbitan adalah kuantiti yang terhasil daripada operasi darab ataupun bahagi ke atas kuantiti-kuantiti asas. Sama ada didarab ataupun dibahagi. Sebagai contoh, isi padu. Simbolnya adalah V. Rumusnya V sama dengan L kuasa 3. Maksudnya L darab dengan L darab dengan L. Panjang darab panjang darab panjang. Kalau isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Tapi lebar dan tinggi itu juga dalam unit meter. Jadi, didarablah. Operasi darab. Seterusnya, ketumpatan rho. Rho. Bukan P, ini rho. Cara tulisnya begini, dari atas dari bawah ke atas begini. Rho. Rho sama dengan M per V. M adalah jisim dalam unit kg dibahagikan dengan volume. Yang ni tadi yang di atas ni, L kuasa 3 ni. Jadi ini operasi bahagi. Halaju V kecil. Itu simbolnya. Dan rumusnya adalah V bagi panjang bahagi dengan masa T dalam saat. Ini operasi bahagi. Cas Q sama dengan I darab dengan T. Arus darab dengan masa. Ini operasi darab. Kalau kita tengok ada 4 contoh sini. 2 operasi darab dan 2 operasi bahagi. Jadi operasi tambah dan tolak tidak boleh digunakan untuk menghasilkan ataupun untuk menerbitkan kuantiti terbitan. Jadi rumus digunakan untuk memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebuah kuantiti asas dan seterusnya menentukan unit SI-nya. Ini
dia penerangan lah. Cuma dia tidak bagi tahu di sini operasi apa yang terlibat. Kalau kita tengok betul-betul, dia hanya melibatkan operasi darab dan operasi bahagi. Ini contoh tadi. Ini aktiviti. Aktiviti ini saya fikir anda boleh buat sendiri. Cuba buat isi. Penuhkan ataupun lengkapkan jadual ini. Ikut saja tata cara yang telah ditunjukkan dalam contoh-contoh. Ini semuanya adalah kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan. Selesai kita dengan kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Bahagian yang kedua iaitu kuantiti skala dan kuantiti vektor. Baik. Dalam gambar rajah yang di bawah ini kita ada dua situasi. Yang guru ini dia akan mengarahkan murid-murid berlari. Contohnya di sini dia ada dialog, murid-murid sila berkumpul di tengah-tengah padang dan lari mengikut arahan saya. Betullah kata guru BJK dia ni. Situasi yang pertama, disuruh lari sejauh 50 meter. Jadi ini terlalu umum lah. Dia bagi magnitude saja 50 meter saja. Untuk situasi yang kedua, dia bagi tahu 50 meter ke arah. Lari 50 meter ke arah pokok itu. Jadi pelajar-pelajar pun tahu ke arah mana mereka harus berlari. Baik, kita pergi kepada kuantiti skala. Ini definisi dia. Kuantiti skala ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Yang ini yang penting ini. Ini sahaja. Manakala kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Ada magnitude dan arah. Magnitude ni senang saja. Saya bagi tahu tadi magnitude itu adalah nombor ataupun nilai. Magnitude-nya ada 50. Arahnya adalah arah pokok. Contoh dalam 1.4. Ini kita nak bezakan kuantiti skala dan kuantiti vektor. Kuantiti skala dia hanya kuantiti yang hanya mempunyai magnitude sahaja ataupun nilai. Kuantiti. Manakala kuantiti vektor adalah kuantiti yang mempunyai magnitude dan juga arah. Sebagai contoh, ini kadang-kadang selalu berlaku kekeliruan. Sebagai contoh, laju dan halaju. Laju adalah kuantiti skala. Halaju adalah kuantiti vektor. Laju dia hanya ada magnitude saja, contohnya 10 meter per saat, begitu. Kalau halaju mempunyai magnitude dan juga arah. Halaju, contohnya 10 meter per saat ke kiri, contohnya. Ataupun ke timur kah, ke barat kah, dia kena bagi tahu arah. Kadang-kadang tidak, dalam soalan dia tidak bagi tahu ke kiri ke kanan. Kadang-kadang dia letak negatif, positif. Dan kadang-kadang dia bagi tahu ke kiri ke kanan begitu. Ke atas, ke bawah. Kena faham jugalah. Nanti kita akan tengok beberapa contoh. Jadi ini adalah latihan formatif yang boleh kamu cuba untuk buat. Bukan cuba ni. Kena buat ini. Untuk menguji setakat mana kefahaman kamu berkenaan dengan kuantiti asas, kuantiti terbitan, lepas itu kuantiti skala dan kuantiti vektor. Jadi saya tinggalkan kamu dengan latihan formatif 1.1. Sekian dan terima kasih.